صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kalau maghrib pada malam ini menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud rahimahullah, muka surat 12, baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 12, baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan lagi firmannya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Dan syukur kamu bagi Allah jika ada kamu akan Allah menyembah kamu. Dan lagi firman Allah, washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Ini sambungan pembicaraan berkaitan dengan beberapa kefarduan yang dinaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim dan juga di atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kefarduan ibadah batin. Jadi pembicaraan sekarang adalah berkaitan dengan ilmu yang ketiga, ilmu berkaitan dengan ibadah batin. Sebagaimana terdahulu beredarnya ilmu, berpusingnya ilmu atas ibadah zahir, sembahyang, puasa. Begitu kemudian beredar pula ilmu atas ibadah yang batin, yang mana ibadah zahir fiqh, ibadah batin tasawuf dibina atas ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kita mengabdikan diri akannya pada zahir dan pada batin. Allah Ta'ala yang kita mengabdikan diri dengan mengerjakan segala suruhan zahir dan batin. Kita meninggalkan segala larangan Allah zahir dan batin. Jadi pengabdian diri kita kepada Allah, terlebih dahulu kita wajib mengenal akan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kita mengabdikan diri dengan mengerjakan segala suruhan zahir dan batin, meninggalkan larangan zahir dan batin. Jadi ilmu yang pertama adalah ilmu mengenal Allah, menjadi asas kepada ibadah zahir fiqh, menjadi asas kepada ibadah batin tasawuf. Kemudian sebagaimana ibadah zahir dinaskan di dalam ayat Al-Quran, begitu juga ibadah batin. Ketaatan batin pun dinaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim dan di atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana terdahulunya seperti ayat yang terdahulu, wa 'alallahi
Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan atas Allah jualah, maka hendaklah kamu berserah jika ada kamu beriman kepada Allah sebagai iman yang sempurna. Itu hak terdahulu. Perintah Al-Quran yang menyuruh kita tawakul kepada Allah. Ayat hak saya baca tadi, perintah Al-Quran yang memerintah akan kita supaya bersyukur akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah tawakul dengan fi'il amar. Perintah syukur pun dengan fi'il amar. Ayat di bawah tu wasbiru, dan sabar alihmu, dengan fi'il amar. Sebagaimana wa aqimus salah, dan diri oleh kamu akan sembahyang, dengan fi'il amar, perintah. Puasa pula falyasumhu, maka adalah kamu berpuasa. Itu fi'il amar, perintah yang sama di dalam Al-Quran dengan fi'il amar yang sama. Jadi sebagaimana perintah zahir, kefarduan zahir diperintah di dalam Al-Quran, begitu juga kefarduan batin pun diperintah di dalam ayat Al-Quran. Jadi hak zahir pun wajib, hak batin pun wajib. Pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala ada pengabdian zahir dan batin. Itulah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan zahir dan batin. Kalau hanya taat zahir, batin tidak taat. Kalau hanya larangan zahir sahaja ditinggalkan, larangan batin tidak ditinggalkan, itu bukan pengabdian diri kepada Allah. Itu hanya orang yang berpura-pura sahaja. Orang sembahyang, dia sembahyang. Orang puasa, dia puasa. Orang tutup aurah, dia pun tutup aurah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajipan. Tapi macam mana dengan perintah tawakul, dengan perintah syukur, dengan perintah sabar, dengan perintah ikhlas, dengan perintah taubah di dalam ayat Al-Quran? Fatubu ilallah, maka bertaubahlah kamu kepada Allah. Jadi kalau perintah batin tidak ditunaikan, bukan mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak susunan dalam kitab Minhajul Abidin. Comel susunan dia, melengkapkan bahagian agama, Islam, iman dan ihsan, melengkapkan 3 ilmu, tauhid, fiqh dan tasawuf. Susunan dalam kitab Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Perjalanan pengabdian diri kepada Allah, kepada syurga bagi Tuhan sebagai sekalian alam. Minhajul Abidin, perjalanan mengabdikan diri kepada Allah, kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Macam mana perjalanan pengabdian diri kepada Allah? Dalam kitab Minhaj dia akan susun. Sekarang pembicaraan berkaitan dengan aqabah ilmu, disusun dengan ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Beragama kena lengkap ketiga-tiga ilmu, kemudian beramal dengan ketiga-tiga ilmu. Lengkap ketiga-tiga ilmu sekurang-kurangnya kadar fardu ain, kemudian beramal dengan ketiga-tiga ilmu. Boleh dipanggil orang yang mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah zahir sembahyang puasa kita wajib belajar, begitu juga perintah batin kita wajib belajar. Fatawakkalu, maka hendaklah kamu tawakul atas Allah Subhanahu wa taala jua. Berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jika adalah kamu di kalangan orang-orang yang beriman. Yang mana ketaatan batin alamat kesempurnaan iman masing-masing. Tawakul alamat kesempurnaan iman masing-masing. Syukur, sabar, redha alamat kesempurnaan iman masing-masing. Ikhlas, taubah pun alamat alamat kesempurnaan iman masing-masing. Berserah kamu atas Allah Ta'ala jua
jika adalah kamu di kalangan orang-orang yang beriman. Kemudian apa dia tawakul? Sembahyang, kita bicara apakah dia syarat rukun sembahyang. Sama juga tawakul, apa dia tawakul? Ini di antara hak ilmu-ilmu yang wajib fardu ain ke atas kita. Tawakul. Saya sebut tawakul ni mungkinlah bunyi lain sikit. Yang kita biasa sebutnya tawakal. Tawakal. Dia tawakal tu bahasa Melayu, okeylah. Tapi kalau bahasa Arab tawakul. Tapi tak ada salah tawakal pun. Sebab kita bukan cakap Arab, kita cakap Melayu. Tawakal telah berserah diri. Tawakul masdar, diri penyerahan diri tu. Yang kita nak tawakul. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Yang kita nak tawakul. Jadi saya mudah sebut tawakul. Nak sebut tawakal tu rasa macam kekok sikit. Cuma biasa orang kita ni kalau sebut tawakul jadi bunyi pelik pula jadinya. Tawakul. Tawakal. Tu betul lah. Betul. Tawakal tu cakap Melayu. Kalau sebut tawakal betul, tawakul pun betul. Tapi kalau bahasa Arab sungguh tawakul lah. Kalau bukan kata salah tawakal, tu bahasa Melayu. Yang mana terdahulu saya bicara dah. Apa makna tawakul, apa makna redha, apa makna sabar, apa makna taubah, apa makna ikhlas. Sebab terdahulu sudah didatangkan di antara ibadah batin, amalan hati, tawakul, redha, sabar, taubah, ikhlas. Sudah dibicarakan dahulu. Saya pun sudah bicara berkaitan dengan tawakul. Apa dia tawakul? Sebab tawakul ni pun ada rukun ni juga. Tawakul ada rukun dia juga. Rukun tawakulnya, hak pertamanya tauhid lah. Kita i'tikad bahawa segala-gala perkara berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah. Asbab yang kita lakukan tidak berkah sama sekali. Kalau kita sakit, kita ambil obat, kita makan obat. Pegangan kita tetap dah. Asbab obat yang kita makan tidak berkah. Jadi sehat kita, sembuh kita daripada penyakit, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun tawakul laginya kena buat asbab. Kena buat asbab. Kena usahalah makan ubat tu. Kena usaha makan ubat. Dalam kitab Penawar Bagi Hatinya, orang yang tinggal usaha, dia beranggapan dianya tawakul, dia dipanggil orang bodoh. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, orang bodoh. Kitab kasar juga. Yelah. Terkadang kena sebut jugalah bodoh lah. Apa kata bodoh? Sebab tak erti tawakul. Tinggal asbab itu bukan panggil tawakul. Itu panggil umniyah. Angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Dicela pula pada syarak. Angan-angan kosong. Angan-angan kosongnya macam mana? Nak sembuh daripada sakit. Tapi buat asbab usaha makan ubatnya tidak. Bodohlah begitu. Kita makan ubat, itu adalah perintah Nabi SAW. Fatadawau. Maka hendaklah kamu berubat. Jadi berubat itu adalah perintah syariah. Berubat itu boleh pahala. Kemudian kita pun berserah hati kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan kita daripada penyakit selepas daripada kita berusaha buat asbab makan obat. Jadi tawakul ni hak tiga ni, tiga Islam, iman, ihsan tu kena lengkap lah. Pegangan kita, tauhid kita tetap dah. Usaha asbab yang kita lakukan tak ada berkah, itu pegangan.
Segala-gala perkara yang berlaku adalah datang dari perbuatan Allah. Hak zahirnya pekoh pula berusaha berobat tu lah. Dari segi ketaatan batin tasawuf pula berserah hati kepada Allah. Berserah hati kepada Allah, bergantung kepada Allah. Allah lah yang menyembuhkan. Jadi di situ lengkap ketiga-tiga bahagian. Hak bab iman, berpegang, ikhtiar usaha, asbab usaha tak boleh bekah. Segala-galanya perbuatan Allah. Dari segi zahir pekohnya, kita buat asbab. Kemudian kita berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kadang-kadang kan, kitanya sakit, orang pun tanya kita lah, sekarang ni berobat di mana? Sakit lama dah ni. Orang tanya sekarang berobat di mana? Sekarang tak berobat dah, berserah kepada Allah. Tak betul kita jawapan. Masa hak berobat dahululah berserah kepada Allah. Selama ni berobat rata-riti dah, habis modal dah, tak berobat dah sekarang ni, berserah kepada Allah. Masa berobat tu tidak berserah kepada Allah, berserah kepada Allah. Masa berobat tu berserah kepada Allah. Sekarang tidak berobat bukan nak tinggal berobat, tapi tak ada modal dah nak berobat macam mana. Habis modal dah, habis ikhtiar dah, rata-riti dah perginya. Maka kita pun tak ada jalan nak berobat. Masa ada jalan berobat, kita berobat serta berserah kepada Allah. Akhirnya habis modal dah, tak ada jalan nak berobat, kita pun berserah kepada Allah. Bukan hanya lepas habis modal, habis jalan, habis ikhtiar baru berserah, bukan. Tapi kalaulah tidak berobat kerana tak ada jalan, tak salah dah situnya. Tapi masa berobat pun berserah kepada Allah. Habis ikhtiar tak ada jalan pun berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kena letak molek lah. Kemudian tawakul dia ada beberapa martabat pula. Hak martabat hak paling tinggi, umpama mayat di hadapan yang memandikan mayat, itu bicara tawakul hak peringkat tinggi lah. Ini kena susun pula. Yang kita lompat-lompat, tawakul peringkat permulaannya, kita kena buat asbab, kemudian berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sekarang lah. Sekarang ni dengan penyakit COVID sekarang, kita buat asbab ikut SOP yang ditetapkan. Kemudian kita berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita tak ikut SOP. Kemudian kenapa kamu tidak ikut SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa? SOP ke dia SOP ke hak Tuhan belaka Kalau nak kena penyakit, kenalah. Kita berserah sudahlah kepada Allah. Ini salah. Ini salah. Dia tidak buat asbab. Buat asbab usaha. Ikut SOP, kemudian berserah kepada Allah. Jangan ikut SOP semata-mata, tanpa berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat asbab, macam contoh berobat. Berobat belaka, ada yang sembuh, ada yang tidak, begitulah. Ikut SOP belaka, ada yang tak kena COVID, ada yang kena juga COVID. Ke macam mana? Contohlah orang makan obat belaka. Tapi ada yang sembuh, ada yang tidak. Kalau sembuh belaka, dah mati orangnya. Ada yang sembuh, ada yang tidak. Sama juga. Kita buat asbab, ikut SOP, alhamdulillah kebanyakannya tak kenalah penyakit COVID. Tapi ada juga yang kita dengar-dengarnya, macam mana dia betul-betul ikut SOP-nya, tapi mari ikut jalan mana kena juga COVID. Ada juga seumpama tu. Sebab apa? Sebab usaha kita, asbab kita ikut SOP itu tak berkah sama sekali. Kita ikut SOP itu adalah sebagaimana yang diperintah oleh syarak. Tapi bila Tuhan nak uji kena penyakit, kenalah juganya. Kita sabar, kita redalah pula. Kita ikut SOP,
kemudian kita tawakul kepada Allah, alhamdulillah kita terselamat, keluarga kita terselamat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang beriman ni kok segi mana pun boleh pahala. Kita ikut SOP boleh pahala. Hak zahir. Kita ikut SOP buat asbab, kita tawakul boleh pahala. Tapi kena juga penyakit COVID, kita redha boleh pahala. Pahala wajib bukan pahala sunat. Kita sabar dengan ujian Allah boleh pahala, pahala wajib bukan pahala sunat. Tuhan lindungi kita daripada penyakit COVID, kita bersyukur, boleh pahala wajib juga. Mana pun segala seginya kita boleh pahala. Tapi kena fahamlah. Hak bab ikhtiar usaha, buat asbab. Kemudian berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu SOP sebagai berdengok hak kita cocok vaksin, samalah. Cocok vaksin, cocok apa-apa jarum pun selama ni. Maknanya daripada budak lagi kena cocok jarum dah. Siapa ke besar pun kena cocok jarum. Ada orang cocok jarum hari-hari pun ada. Cocok sendiri pula, cocok perut. Ada kan? Cocok perut, cocok ni kecil manis. Tu. Jarum hari-hari. Cocok sendiri. Hari-hari. Dah ni. Ke mana? Itu dia panggil apa? Usahalah. Mudah-mudahan kita ni selamat daripada kena penyakit COVID. Mudah-mudahan. Maknanya kalau Tuhan uji kena pun, mudah-mudahan tidak berat. Gitu je lah. Tapi tu ada orang yang cocok, lengkap dua-duh, cukup dah masa 2 minggu. Kena molek-molek ada. Kena pula tahap 4-5, meninggal dianya. Kita berpegang dah kan. Usaha, asbab yang kita lakukan tak berkah sama sekali. Pelik apanya? Pelik apa? Cocok molek-molek dah. Hak vaksinnya tapi mati juga sampai masa. Begitulah. Adah kan? Hak adah ni hak berlaku ramai-ramainya, alhamdulillah. Hak adah hak berlaku ramai-ramainya. Tapi tak semestinya sama berlaku hak adah. Adah ni harus menyalahi. Boleh berlaku sebaliknya. Aku faham pada situ. Tapi hak kebanyakannya alhamdulillah dapat ketahanan diri. Patut ketahanan diri itu lama mana pulaknya? Wallahu a'lam lah. Atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala lah benda akan datang. Kita tak tahu perkara yang akan datang. Ilmu kita tak capai untuk perkara akan datang. Untuk perkara akan datang, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk perkara akan datang, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni terkadang terganggu kitanya dengan bagai-bagai kebimbangan perkara yang akan datang. Dan kitab Minhajul Abidin di Aqabah yang keempat, Aqabatul Awarid. Perkara-perkara yang mengganggu kita dalam melakukan amal ibadah. Di antaranya kebimbangan hati kita kepada perkara yang akan datang. Jadi perkara yang akan datang kita tafwid, kita serah bulat-bulat kepada Allah. Kita tak tahu. Ilmu kita tak capai. Terkadang apa yang kita bimbangkan tak berlaku-berlaku pun. Terkadang apa yang kita tidak bimbangkan berlaku molek-molek ada. Jadi perkara akan datang itu di luar ilmu kita. Kita tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah. Sekarang kita usaha cocok vaksin. Kita tawakul kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Dapat manfaat ataupun tidak, kesemua itu datang daripada Allah. An-nafi' yang memberi manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. An-dar yang bagi mudarat pun hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dapat manfaat.
untuk masa akan datang, lama mana dapat manfaat, kita serah bulat-bulat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itu di luar pengetahuan kita. Faham, sudah faham boleh lah ni, bab usaha, bab asbab, bab adahnya macam mana. Ni dia apabila Tuhan uji dengan penyakit sekarang ni, kita boleh nampak lah kadang-kadang setakat mana pengetahuan kita sendiri. Berkaitan dengan ilmu pegangangnya macam mana, berkaitan dengan ilmu zahir fiqhnya macam mana, berkaitan dengan ilmu tasawuf ketaatan batinnya macam mana. Ada pula yang sandarkan, kita jangan cocok vaksin. Itulah nak menguji keimanan kita. Kalau kita iman kuat, kita tak cocok. Kalau iman kita lemah, kita cocok. Oh, tu jauh sangat tu. Kalau kita kata tak reti sangat. Kalau cocok, maknanya iman tak kuat. Kalau tak cocok tu iman kuat. Jadi, hak dewasa di negara kita ni, 97% lebih dah cocoknya, iman tak kuat belaka tu. Tinggal sikit lagi iman kuat. Tu tak berkait dengan iman. Cocok tak cocok itu asbab usaha. Itu bab lain. Bab iman tu bab pegangan bab lain. Iman kuat ke tak kuat? Tawakul ke tidak? Tu barulah. Tawakul orang iman yang sempurna. Baru situ. Buat asbab tetap buat asbab. Buat asbab tidak tawakul kepada Allah. Semata-mata bergantung kepada asbab. Iman lemah sebab tidak tawakul. Sebab perintah tawakul ni, ayat terdahulu yang saya bicara adalah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jika dah kamu di kalangan orang beriman, berserahlah kepada Allah. Iman yang sempurna. Buat asbab molek-molek, berserahnya tidak. Mana imannya tak sempurna. Buat asbabnya tidak, berserah, tak panggil berserah, itu panggil umniyah, angan-angan kosong. Jadi tak boleh nak beza mana ke hak zahir, syariat zahir, mana hak batin, syariat batin, mana hak iman. Kalau cocok, iman tak kuat, kalau tak cocok, barulah iman kuat. Jauh-jauh sangat dah. Tak faham agama orang panggil seumpama tu. Belajar macam mana tak tahulah siapa ke tak faham seumpama tu. Buat asbab molek, tawakul ke tidak? Tawakul alamat imannya iman yang kuat. Iman tetap dah sah walaupun tidak tawakul. Sebab iman tetap dah berpegang. Asbab usaha tak berkah. Itu pegangan kita dah tu. Hak rukun iman yang ke-6. Usaha asbab kita tak berkah. Itu iman kita, pegangan kita. Dah kalau usaha asbab tak berkah, cocok vaksin, berserah kepada Allah lah sebab usaha tak berkah. Tidak berserah, makna bukan tak ada iman, tapi iman tak sempurna. Iman adalah kalau berpegang, berakidahnya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini kena letaklah hak imannya macam mana, hak asbab zahir fiqhnya macam mana, hak syariat batin tasawufnya macam mana. Dia masalah COVID ke vaksin ke, itu bukan perkara baru. Nisbah kata penyakit dan obat, perkara sama-sama lah. COVID, penyakit, vaksin ni kira macam pertahanan diri lah. Perkara baru ke? Tak ada lah, selama ni kita macam-macam virus dah. Virus macam-macam virus kan. Hak jadi demam, hak jadi batuk, hak jadi selsema. Demam seorang anak, demam habis hak adik-beradik hak lain. Batuk sesema seorang anak, habis hak lain. Tu virus lah tu. Ada ni. Lepas tu bila demam, batuk, sesema, kita pun cari obat. Cari obat. Kemudian kalau nampaknya sentiasa demam je, ketahanan diri tak kuat, kita carilah vitamin ke apa ke, pemakanan ke. Maknanya hak tu bukan perkara baru, perkara sama-sama dah. Tapi lama ni kita tak sedar. Yang kita makan ubat tu kita usaha.
Sekarang ni samalah kita usaha belaka. SOP ke, vaksin ke, atas nama ikhtiar usaha. Pegangan kita ikhtiar usaha tak berkah sama sekali. Hak adi, hak berlaku ramai-ramainya, alhamdulillah berkesan. Tapi ada yang, ada tu tak faham ke? Maknanya ada yang tidak berkesan. Asbab kan, usaha tak berkah kan? Lepas tu berkesan tu lama mana pula? Nanti kan kena cocok pula. Wallahu a'lam. Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita jangan lupa, semua yang berlaku tu adalah datang daripada Allah. Covid pun datang daripada Allah. Vaksin pun datang daripada Allah. Itu kebijaksanaan manusia. Tu zahir. Kebijaksanaan manusia. Mari mana? Mari daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekejap ni. Datang dari qada dan qadar Allah belaka. Ini semua ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan uji dengan Covid, macam mana orang kita. Tuan uji dengan vaksin, macam mana pula sikap kitanya. Jadi macam-macam pula. Tuan uji dengan penyakit, macam-macam sikap orang kitanya. Tuhan uji pula dengan zahirnya kebaikan, vaksin. Macam-macam pula timbulnya. Ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita balik kepada ilmu agama Allah. Balik kepada macam mana pandangan ulama-ulama muktabar. Dia kalangan mereka-mereka yang ada autoriti, yang duduk turut orang-orang yang tak tahu hujung pangkal. Dia orang agamawan juga. Agamawan ni kadang-kadang atas nama je. Atas nama je. Ustaz juga tu. Ustaz panggilan orang je. Itu jelah. Kalau Tuhan uji dengan penyakit Covid, kemudian Tuhan datangkan pula vaksin. Zahir mari dari manusia itu semua datang daripada Allah. Mana di situ boleh nampak dah lah. Agamawan sebenar ke tidak, ustaz sebenar ke tidak. Siapa tak boleh nak beza pegangan macam mana, asbab zahirnya macam mana, hak taat batin tasawufnya macam mana. Sampai peringkat setakat kita jaga kita. Syirik tu kita jaga kita. Allah jaga kita. Bukan kita jaga kita. Ni semua. Ini hak keluar perkataan seumpama ni orang yang rupa orang pandai agama juga. Tak pandai. Kita jaga kita tu asbab usaha. Ibu bapa jaga anak. Ke macam mana? Kita sebagai suami bukan kena jaga keselamatan isteri. Kita sebagai mak ayah bukan kita kena jaga keselamatan anak-anak kita. Kita nak ke mana-mana, kita pesan ke abang, kakak, tengok adik, jaga adik. Bukan gitu. Kalau orang sekolah pula tu, cikgu jaga pelajar, asrama, warden jaga pelajar. Bukan jaga gitu. Hak jaga tu tak cerita, hak jaga tu jaga kawasan, jaga masjid, jaga keselamatan masjid. Tiba-tiba kita jaga kita, timbul syirik pula dah. Sebab Allah yang jaga, bukan kita yang jaga. Ni dah panggil apa ni? Pening sangat. Tapi rupa orang nampak pandai agama juga. Tak pandai. Tuhan uji dengan penyakit ni. Tahulah pandai ke tak pandai. Kita kan rehat lama kan. Rehat lama ni mari macam-macam maklumat lah. Mari macam-macam maklumat. Boleh kita berusaha. Cocok vaksin boleh. Tapi jangan kata hanya dengan pengambilan vaksin saja. Hanya. Ni batal syahadah, batal iman. Kata. Tak boleh cakap hanya. Kalau nak cocok vaksin buat sebab, okey je lah. Tapi jangan kata hanya. Kata hanya tu salah akidah. Kata mana pula kata. Kita tak cakap hanya. Hanya dia je boleh buat. Orang lain tak sedut cakap lah. Kalau bak ni, kalau nyakit ni, kalau pesen ni, hanya dia seorang je yang boleh buat. Orang lain tak boleh. Hanya dia seorang je. Ada? Tak boleh. Cara itu tak boleh. Budak ni orang lain tak jadi apa.
Hanya ayah dia seorang je dia takut. Hok balik jarang-jarang untuk kerja jauh-jauh. Orang lain tak sedut kata lah. Mok ke. Orang lain tak sedut kata. Hanya ayah dia seorang je. Oh, hanya. Kan ni? Tak boleh ke? Asbab. Ni. Ada ni. Ni saya cerita ni bukan kedai kopi ni. Bukan kedai kopi. Hok nampak rupa-rupa agama. Sama jugalah. Timbul perkataan-perkataan lah orang-orang besar-besar tu dia cakap, yakin, percaya, vaksin selamat dan berkesan. Yakin, percaya. Ni semua tak ada akidah belaka ni. Yakin, percaya kepada Allah. Itu bab akidah iman. Hak ni yakin, percaya bab asbab. Lain tu. Yakin, percaya sama. Kalau dia, saya yakin, saya percaya, beres kerja. Lebih kuranglah juga tu kan. Kalau dia saya yakin. Kalau dia buat saya percaya. Okey, beres. Jadi kerjaan. Tak sedut susah, tak sedut bimbang. Saya yakin percaya dia kalau buat kerja, okey, beres. Mana jadi molek. Yakin percaya kepada makhluk ada atas nama asbab. Hak imannya tetap dah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Ana ambil molek pegangannya macam mana, zahir pekohnya macam mana, hak batin tasawufnya macam mana. Hak batinnya berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta buat asbab, dipanggil tawakkul. Kita berserah kepada Allah, kita boleh pahala wajib. Sampai masa Tuhan qadakkan berjaya. Berjaya lah. Tak berjaya, tak berjaya lah. Tapi kita tetap dah boleh pahala kerana kita tawakul. Berjaya, kita bersyukur. Boleh pahala wajib. Tak berjaya lagi, kita reda, kita sabar. Boleh pahala wajib. Kita usaha di masa akan datang pula. Jangan putus asa. Gitu je lah. Tapi hak tawakul, zahirnya kena berusaha. Itu tawakul. Perintah daripada Al-Quranul Karim, kefarduan yang dinaskan dalam Al-Quranul Karim. Nak masuk pula kepada kefarduan syukur ni pula. Washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Dan syukurlah kamu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala jika ada kamu akan Allah menyembah kamu. Jika kamu benar-benar mengabdikan diri akan Allah, kamu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia awal ayat tu, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Dan syukurlah kamu bagi Allah. Syukur atas barang yang rezeki oleh Ta'ala akan kamu tu. Syukur atas barang yang rezeki oleh Ta'ala atas kamu. Jika ada kamu akan dia menyembah kamu. Jadi kalau orang yang tidak syukur tidak menyembah Allah. Orang yang tidak bersyukur dia tidak mengabdikan diri akan Allah. Mengabdikan diri akan Allah, bersyukur ni dengan bahawa kita menggunakan segala nikmat Allah ni atas barang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kerananya. Allah jadikan segala-gala adalah untuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur ni kita menggunakan segala nikmat tu kepada mengabdikan diri akan Allah. Mengabdikan diri panggil menyembah. Menyembah di sini bukan hak sembah Allah. Sembah Allah tu tetap dah kitanya. Jadi menyembah di sini mengabdikan diri akan Allah dengan menggunakan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada mengerjakan perkara yang diperintah oleh Allah. Itu syukur. Itulah dia pengabdian diri kepada Allah dengan bahawa kita gunakan segala nikmat pada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabdikan diri panggil menyembah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu syukur. Alhamdulillah tu sunat. Alhamdulillah tu syukur wajib. Syukurnya taat batin.
Alhamdulillah zikir lisan zahir. Jadi hak syukur, hak ibadah hati ni, bila hati kita bersyukur, kita akan menggunakan segala nikmat kepada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur pun kefarduan-kefarduan yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran. Dan lagi firman-Nya, firman Allah taala, wasbiru innallaha ma'as-sabirin, dan sabarlah kamu, bahawasanya Allah taala serta orang yang sabar. Allah taala menolong akan orang yang sabar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.